Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan ke bab 6 iaitu belanjawan negara. So, apa maksud belanjawan negara? Belanjawan ini adalah perancangan ataupun anggaran keuangan kerajaan yang meliputi hasil dan perbelanjaan. Dan anggaran ini dilakukan dalam satu tempoh tertentu, contohnya setahun. Okay, jadi, hasil kerajaan ini terdiri daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Okay, hasil cukai adalah terbahagi kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung. Okay, cukai langsung ini merupakan bebanan cukai yang ditanggung oleh pembayar cukai dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak yang lain. Contoh dia adalah cukai pendapatan yang dikenakan kepada individu, kepada syarikat, kepada cukai pendapatan daripada petroleum dan juga cukai pendapatan koperasi. Okay, jadi jenis cukai pendapatan ini mesti dibayar oleh pihak yang dikenakan cukai tersebut, dan juga yang kedua adalah duty stamp. Okay, itu adalah cukai langsung. Manakala cukai tak langsung ialah cukai di mana bebanan cukai yang ditanggung oleh pembayar cukai boleh dipindahkan kepada pihak lain. Contoh, duty export, duty import, duty excise, cukai jualan, cukai barang dan perkhidmatan. Okey, contoh dia, kerajaan kenakan cukai jualan kepada pengeluar. Pengeluar boleh pindahkan beban tadi kepada pengguna dengan cara meningkatkan harga jualan. Okay, itu adalah hasil cukai, cukai langsung dan cukai tak langsung. Manakala hasil kerajaan yang kedua adalah hasil daripada bukan cukai. Okay. Ia merupakan bayaran ke atas barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan hasil bukan cukai ini merupakan sumber hasil terbesar kerajaan persekutuan. Sumber hasil terbesar kerajaan persekutuan adalah daripada cukai. Dan bukan cukai ini adalah perolehan daripada sumber hasil bukan cukai. Contohnya, hasil jualan perkhidmatan awam, royalti gas dan petroleum, pendapatan daripada pelaburan awam, sewa harta awam, denda dan pampasan, dan juga bayaran lesen dan permit. Okay. Manakala perbelanjaan kerajaan terdiri daripada dua, iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okay. Hasil tadi digunakan untuk membiayai perbelanjaan yang terdiri daripada dua, iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, apa dia perbelanjaan mengurus? Ia merupakan perbelanjaan untuk membiayai keperluan semasa bagi melicinkan urusan pentadbiran. Contohnya emolumen, iaitu maksudnya kerajaan bayar gaji kaki tangan awam ataupun bayaran pencen. Pembelian peralatan pejabat untuk kegunaan di pejabat kerajaan. Yang kedua adalah perbelanjaan pembangunan. Ia merujuk kepada perbelanjaan untuk membiayai pelbagai projek pembangunan seperti pembinaan institusi pendidikan, bina sekolah, hospital dan jalan raya untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Okey, jadi untuk mendapatkan akaun semasa, kita ambil jumlah hasil, kita tolak dengan perbelanjaan mengurus. Okay. Bentuk belanjawan terbahagi kepada tiga, iaitu belanjawan lebihan, belanjawan kurangan dan belanjawan terimbang. Belanjawan ni adalah hasil tolak dengan belanja. Okay. Belanjawan lebihan adalah keadaan di mana apabila hasil lebih besar daripada perbelanjaan, dan belanjawan lebihan ini digunakan oleh kerajaan pada masa inflasi. Yang kedua adalah belanjawan kurangan. Ini berlaku apabila hasil kerajaan
kurang daripada perbelanjaan. Maksudnya kerajaan belanja lebih daripada hasil yang dia ada. Jadi bentuk belanjawan ini digunakan pada masa ekonomi mengalami masalah pengangguran. Dan yang ketiga adalah belanjawan terimbang, iaitu hasil sama dengan perbelanjaan. Okey, jadi jika kerajaan jalankan belanjawan kurangan, belanja lebih daripada hasil, so macam mana kerajaan nak membiayai belanjawan kurangan tersebut? Okay, jadi kerajaan akan lakukan pinjaman yang dikenali sebagai hutang kerajaan. Okey, hutang kerajaan ini merupakan hutang yang ditanggung oleh kerajaan apabila membuat pinjaman. Tujuan kerajaan buat pinjaman adalah untuk membiayai defisit belanjawan kerajaan. Yang ini, kerajaan buat belanjawan kurangan, jadi nak biayai defisit tadi ataupun kurangan tadi, kerajaan akan buat pinjaman. Okey, pinjaman itu boleh diperolehi dalam negara dan juga luar negara. Okey, jadi bila kita kata hutang dalam negara, maksud dia hutang kerajaan apabila kerajaan buat pinjaman daripada individu ataupun organisasi dalam negara. Okey, contoh dia, kerajaan jual bil pendaraan, sijil pelaburan dan sekuriti kerajaan kepada BSN, KWSP, institusi bank dan syarikat insurans dan lain-lain di dalam negara. Okey, hutang luar negara adalah hutang kerajaan apabila buat pinjaman daripada kerajaan-kerajaan asing dan institusi luar negeri. Contoh, pinjaman pasaran luar negeri, iaitu penjualan sekuriti kerajaan di pasaran keuangan antarabangsa. Dan yang kedua, pinjaman projek luar negeri, iaitu pinjaman kerajaan asing dan institusi keuangan antarabangsa. Okey, jadi pinjaman dalam negara dan luar negara ini dilakukan kerajaan untuk membiayai defisit ataupun kurangan dalam belanjawan. Okey, itu adalah belanjawan kerajaan. Sekian, terima kasih.